Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey. So hari ni cikgu nak bincangkan beberapa soalan latihan intensif dan latihan pengukuhan masih dalam bab 1. Sebab dalam buku teks ni banyak soalan so seeloknya kita perlu cuba semua tapi sebab banyak sangat, cikgu kesian kat awak juga. So cikgu akan bincang beberapa soalan dan cikgu akan minta awak buat latihan dalam buku teks ni beberapa soalan lah. Okey, kita start dengan muka surat 29. Okey, muka surat 29 cikgu akan bincang nombor 4 Okey. So ada soalan cikgu bincangkan ni, cikgu nak awak buat juga. So make sure awak nanti kalau perlu salin, yang penting faham dulu lepas tu barulah awak salin ke apa-apa ke Okey. So sebab cikgu cari soalan yang tanya cikgu PM tu tak apalah, tapi yang tak PM tu cikgu harapkan awak buatlah, awak tahulah cara nak buat Okey, nombor muka surat 29 cikgu akan bincang nombor 4. Okey, diberi fx adalah 2x tambah h per x tolak 3 dan x tak boleh sama dengan 3 dan f4 sama dengan 13. Cari nilai h. Okey, apa maksud ni x tak boleh sama dengan 3 ni? Kenapa? Sebab kalau x tu 3 kat sini, kalau x tu 3 tolak 3 kosong. Bila fungsi bila sesuatu nombor tu per dengan kosong, dia tidak akan boleh diselesaikan. Awak ambil kalkulator tak 5 per kosong, 3 per kosong, tak boleh So maksudnya sebab tu dia bagi syarat lah x tak boleh sama dengan 3. Kita tak guna untuk pengiraan, tapi just syarat je lah untuk awak faham syarat dia. Okey. Dan F4 13. Okey, nilai H. Okey, nilai H nak cari macam mana? Okey, cikgu buat. Okey. Kita letak dulu F4 13 tu, maksudnya kita kena isi 4 kat sini dekat tempat X Okey, 4 kat tempat X, so akan jadi 2 darab 4 tambah H per dengan 4 tolak 3 ni adalah sama dengan 13. So awak selesaikanlah 2 darab 4 8 tambah H. 4 tolak 3 1. Okey, per 1 cikgu tak tulis lah kan. So sama dengan 13. Okey, kita cari H. Okey, so kalau kat sini H sama dengan 13 tolak 8 lah. So H sama dengan 5. Okey, yang tu H sama dengan 5. Okey, B F songsang negatif 3. So sebelum kita buat masukkan 3 tu dekat X, kita kena songsangkan dulu. So asal dia Fx sama dengan 2x. Okey, H dah dapat tadi, cikgu letak tambah 5 per dengan X tolak 3. Kita kena songsangkan ni. Songsangkan ni kena pakai let Y sama dengan 2x tambah 5 per X tolak 3. Okey, cikgu dah explain cara dia. Kita shoot, kita bawa X tolak 3 naik atas. Jadi macam ni, kita kembangkan XY tolak 3Y sama dengan 2X tambah 5. So, X kita sekalikan dia. Bawa nanti 2X kesannya dia negatif. 3Y ke belah kanan jadi positif. Macam ni. Sekarang kita ada XY tolak 2X. Kita ada dua sebutan yang ada X. So, kita faktorkan X kat luar. So, tinggal macam ni. Okey. X sama dengan, kita bawa turun Y tolak 2 jadi bahagi macam ni. Okey, syarat dia kena X seorang dan positif kan, kita dah buat dah. Okey, last step, kita tukar X kat depan ni dengan apa yang kita nak. Kita nak apa? F songsang kan. So X tukar jadi F songsang X. Kemudian Y ni kita tukar jadi X. Kita dah siap dah F songsang X. Kemudian kita masukkan X tu sebagai 3 kan. Soalan nak 3 kan. Soalan nak 3. Okey, kita masukkan F songsang 3. 5 tambah 3 darab 3 per dengan 3 tolak 2. Okey, kita selesaikan yang ni lah.
5, 3 + 3, 9. So, 9 tambah dengan 5, 14. So, jawapan kita 14. 14 per 1 lah. Per 1 tak tulis 14. Itu yang B. Okey, yang C. Nilai M apabila F songsang M adalah 2. Okey, M songsang kita dah ada dah. F songsang dah ada dah. Kita pakai ni. Tapi sekarang ni dia tak nak X, dia nak F songsang M. Kita letakkan F songsang M lah. Dan setiap X tu kita letak nilai M. Kita tukar X tu dengan M. Dia kata F songsang M ni sama dengan 2. So, kita samakan dengan 2. So, 5 tambah 3M per M tolak 2. Kita samakan dengan 2. So, kita shoot ni atas macam ni. So, akan dapat 2 darab M, 2M. 2 darab 2, 4. Macam ni. Kita bawa M ke sebelah kiri. Macam ni. Dan 5 ke sebelah kanan. So, jadi 3M tolak 2M, M. Negatif 4 tolak 5, negatif 9. So, dapatlah M sama dengan negatif 9. Okay. So, tu nombor 4. Okay, cikgu akan bincangkan beberapa soalan lagi. Okay. Okay, nombor 5. Fungsi songsang songsang ditarifkan oleh, dia bagi kita fungsi songsang dia sesuai Hx. Kalau Hx nak pergi H songsang, kita kena buat let Y macam tadi kan. Dan kalau kita ada H songsang, nak balik Hx, kita buat let Y juga. So, sekarang ni kita let Y sama dengan 2 per 3 tolak X. So, kita shoot ni atas macam tadi juga. Kembangkan 3Y tolak XY sama dengan 2. Jadikan X tu seorang dan positif. So, maksudnya negatif 2 kita bawa ke kiri, XY kita bawa ke kanan jadi positif. Jadikan X sama dengan, so 3Y tolak 2 per dengan Y. Kita dapat benda ni kan. Tapi kita kena pusing jadi X duduk depan. Macam tu. Sekarang ni X kita tukar apa yang kita cari. Apa yang kita sekarang ni kita cari adalah Hx kan. Soalan nak Hx. So, kita jadikan yang depan ni Hx. Sebab kita daripada H songsang kan. Songsang kita buat let Y akan jadi Hx balik. Y akan tukar jadi X. So kita dah dapatlah jawapan A. Jawapan A 3X tolak 2 per 2. So yang B pula, nilai X dengan keadaan Hx sama dengan 2. Kita ambil Hx kita dapat tadi. 3X tolak 2 per X ni. 3X tolak 2 per X. Kita samakan dengan 2. Dan kita carilah nilai X. Kita shoot X ni atas 2. X darab 2, 2X. So, kita bawa 2X ke sebelah kiri. 3X tolak 2X. 2 ni kita bawa ke sebelah kanan jadi positif. So, jadi sekarang ni X sama dengan 2. So itu nombor 5. Muka surat sama juga, muka surat 29 juga. Kemudian cikgu nak bincangkan nombor 6. Dua fungsi F dan G ditarifkan oleh Fx, Gx. Selesaikan persamaan. Dia susu kita selesaikan F songsang X sama dengan G songsang X kan. Kita tak ada dua-dua ni lagi. Kita buat let Y. So, kita ada Fx sama dengan 4X tolak 17. Kita buat let Y dulu nak cari F songsang. Jadi X dah positif. So, kekalkan dia belah kanan sebab dia dah positif. So, 17 kita bawa ke sebelah kiri. Jadi, Y tambah 17. Kita nak X. So, Y tambah 17 per dengan 4. Kita pusingkan X, Y tambah 17 per 4. X adalah apa yang kita nak. Kita nak F songsang kan. Y tukar jadi X. Kita dah selesai dah untuk F songsang X. Sekarang ni kita nak buat G songsang X. Gx sama dengan 5 per 2X tolak 7. Kita buat let Y pula yang ni. 2X tolak 7. Kita shoot ni atas.
kita kembangkan 2xy tolak 7y sama dengan 5. Kita jadikan x tu sorang-sorang. So, kita bawa 7y tu pergi belah kanan macam ni. Kemudian, x tu nak sorang kan. So, 5 tambah 7y, kita per dengan 2y kat sini. Kemudian, x adalah apa yang kita nak cari, iaitu G songsang x. Y adalah x. Kita tukar jadi x. So, sekarang ni kita dah ada dah F songsang dengan G songsang. Sekarang ni dia nak kita samakan. Kan? So, kita samakan. So, F songsang X sama dengan G songsang X sama dengan X tambah 17 per dengan 4 sama dengan 5 tambah 7X per dengan 2X. Okey, kita silangkan. So, 2X, X tambah 17. 4, 5 tambah 7X. Okey, kita kembangkan. Jadi 2X kuasa 2. 2X darab 17, 34X. Tambah 4 darab X. 4 darab 5, 20. 4 darab 7, 28. 20 tambah 28X. Okey, kita bawa semuanya ke sebelah kiri. 2X kuasa 2. 34 tolak 28, 6X. Tolak 20 sama dengan kosong. Kita kecilkan dulu. Semua bahagi dengan 2 dulu. 6 bagi 2, 3. 10 bagi 2, 5 kan. 10 bagi 2, 10. 20 bagi 2, 10. Okay. So, dapat macam ni dah. Ambil kalkulator. Buatlah EQN tu kan. Nak cari nilai nilai X kan. So, buat EQN awak dapat X sama dengan 5. X sama dengan 20. X sama dengan 2. Jangan lupa buat jalan kerja dia. Iaitu X tambah 5. Kita tukar tanda kan. Ni X tolak 2. Okay. So, dapatlah jawapan. Okay, nombor 7. Okay, Faridah telah melakukan aktiviti senaman pada waktu riadah. Kemudian Faridah menghitung anggaran laju degupan jantungnya dengan menggunakan fungsi fx sama dengan 17 per 20, 220 tolak x dengan x adalah usia. Tentukan songsangan fungsi ini. Okay, kita songsang kan. Fx 17 per 20, 220 tolak x. Okay. Kita boleh tulis juga, kalau tak nak confuse, kita boleh tulis juga macam ni. 17 darab 20 tu kita kira siap-siap. 17 darab 20 kita kira siap-siap. Dah buat apa? 17 darab 20 dapat 340. 17 darab X nanti 17X per dengan 20. Kita buat macam ni supaya kita tak confuse. Okay, so kita buat let Y. Let Y sama dengan 340 tolak 17X per 20. Okay, kita kan X tu sorang-sorang dia. So 20 shoot naik atas, 20Y. Okay, bawa 17X ke sebelah kiri sebab nak positif. 20Y bawa ke sebelah kanan. So, X sama dengan 340 tolak 20Y per 17. Okay, X apa yang kita nak? Kita nak sekarang ni songsangan kan? Okay, so F songsang X. Y ni tukar jadi X. Okay, kita dah siap lah untuk songsangan. Okay. Kemudian kita nak cari apa? Jika usia Faridah adalah 16 tahun, tentukan anggaran laju degupan jantungnya. Okey. So kita pakai apa? Kita pakai fx ke kita pakai f songsang? Okey, pakai f biasalah sebab dia kata f dia menunjukkan degupan jantungnya. Nah, X adalah usia kan. So kita pakai F yang dia bagi ni. Tak payah pakai F songsang. So F16 sama dengan 17 per 20. 220 tolak 16. Okey, kita kira lah. So dapat 173.4. So 173.4. Okey, tu muka surat 29 juga Okey, kemudian muka surat
31 je rasa. 31 nombor 4. Okey, muka surat 31 nombor 4. Cikgu nak bincangkan macam mana kita nak lukis ni. Okey. Suatu fungsi f ditarifkan oleh fx sama dengan, okey, kita panggil yang palang tu, kita panggil dia modulus ni modulus ataupun nilai mutlak modulus x tolak 3 untuk domain x antara negatif 1 dan 7. Rakamkan graf f dan nyatakan julat bagi f. Okey, nak senang kat sini, nak lakar ni, awak buat jadual. Awak buat jadual dulu. Jadual awak kena ada x dengan y lah. Y ni ataupun fx lah benda yang sama lah. Y dengan fx tu benda yang sama. Okay, x dia start dengan negatif 1. So awak kena start dengan negatif 1 lah. Lepas tu lepas negatif 1 kosong kan. Lepas kosong 1 sampai 7. Sebab dia kata sampai 7 kat atas tu. Domain tu sampai 7. So awak kena buat sampai 7. 5, 6, 7. Buat sampai 7. Lepas tu awak masukkan negatif 1 dekat persamaan tu. Contoh fx sama dengan negatif 1 tolak 3. Berapa? Negatif 4 kan. Tapi dalam modulus dia akan dapat positif juga kan, 4. So masukkan ke sini 4. So kan masukkan kosong. Kemudian masukkan kosong. Okey, ni masukkan okey, ni negatif 1 tadi langkungan kan. Ni 1. Okey, masukkan f kosong pula. So kosong tolak 3 sama dengan negatif 3 sama dengan 3. Masuk. Okey. Nak congak boleh, masukkan 1. 1 tolak 3 negatif 2. Negatif 2 modulus 2 juga. 2 tolak 3 negatif 1. Negatif 1 modulus 1. 3 tolak 3 kosong. Kosong modulus kosong. 4 tolak 3 1. Positif dah. 5 tolak 3 2. 6 tolak 3 3. 7 tolak 3 4. So awak dapat dah yang tu, boleh lukis. Baris, lukis. Baris jugalah. Lukis. Okey, lukis. Kita lakar. Lakar maksudnya tak payah pakai kertas graf lah. Lakar tu maksudnya anggaran kita. So ni x, ni fx. So kita masuk yang pertama. Negatif 1 kita plot dah dulu. Ni negatif 1 kan. Ni 1, 2, 3, 4, 5, alah semua 7 kan. So ni 1, 2, 3, 4. Setakat macam nilai dalam jadual je, tak payah banyak. So negatif 1, negatif 2, negatif 3. Okey. Ni negatif 2 lah, kita tambah sikit. Okey. So negatif 1, 4 kat mana? Negatif 1, 4. Kita plot dengan dia. Cikgu pakai ungu lah. 1, 4 kat sini. Okey. 0, 3. Kosong kat tengah ni kan. 0, 3 kat sini. 1, 2. 1, 2 kat sini. 2, 1. 2, 1 kat sini. 3, 0. 3, 0 kat sini. 4, 1. 5, 2. 6, 3. 7, 4. Okey. So kita ambil baris tadi. Kita sambungkan lah. Pastikan ikut kita plot tu lah. Okey, jangan lebih sebab julat macam tu. Okey, jangan lebih macam ni Jangan lebih macam ni. Sebab julat setakat yang 7 je. So kita padam. Okey, so dah siap dah. Lakar graf kan. Lepas tu dia kata tanya apa? Cari julat nilai x dalam keadaan fx kurang pada 2. Fx kurang pada 2. Okey. Fx kurang pada 2 ni cari julat x dengan keadaan fx kurang pada 2.
Okey, yang A tak habis lagi. Nyatakan julat bagi F. Okey. Yang A tak habis, yang kata kita dah lakar dengan julat bagi F belum. Okey, julat bagi F tu adalah, okey, awak tengok nilai yang awak lukis ni, tempat nilai Y yang paling kecil kat mana? Yang paling kecil kosong ni kan, sebab ada bawah sikit. Nilai yang paling kecil kosong. Kosong kan, nilai Y yang paling kecil kosong. Nilai Y yang paling besar 4 kan, nilai Y yang paling besar 4. So nilai Y paling besar, so julat dia awak kena tulis fx antara, okey, ni minimum, ni maksimum lah. So minimum kita tadi kosong, so maksimum kita 4. Macam tu jawapan dia. Ni masih A okey, masih A. B pula, cari julat nilai X dengan keadaan fx kecil pada 2. Fx kecil pada 2 maksudnya kat ni 2 fx. Okey. Fx kecil pada 2, awak tengok table awak ni. Okey, pakai warna lain. Fx kecil pada 2, fx kecil dan sama dengan 2 kan? Fx kecil dan sama B. Fx kecil dan sama dengan 2 maksudnya bila fx kecil sama dengan 2 ni nilai 2, 1, 0, 1, 2. Ni nilai fx kecil sama dengan 2, dia tanya nilai x apa. Cari julat nilai x, dia tanya kan? Cari nilai x. Okey. So fx kecil pada 2 yang cikgu merah tu. Kecil dan sama dengan 2. 2, 1, 0, 1, 2. So nilai x kita adalah paling minimum untuk x tadi atas dia lah 1. Paling maksimum untuk x 5. Tu julat x lah bila fx kecil dan sama dengan 2. Okey, C. Pada graf yang sama, lakarkan garis y sama dengan 2x tolak 3 dan seterusnya, dapatkan nilai x dengan keadaan x tolak 3 sama dengan 2x tolak 3. Okey, kita lakar dulu graf 2x tolak 3 ni. Kita lakar dulu graf ni. Okey, macam nak lakar graf? Okey, senang saja. Awak buat table kecil. Awak buat x, y. Okey, awak buat x kosong. Okey, bila x kosong, apa terjadi? Y sama dengan 2, 0 tolak 3 sama negatif 3 kan? Bila y kosong pula, bila y kosong, 2x tolak 3, 2x sama dengan 3, x sama dengan 3 per 2. 3 per 2. Kita plot yang ni. X kosong, y negatif 3. Sini. Y kosong, x 3 per 2. 3 per 2 tu 1.5 kan sini. Kan 1.5. So, kita garis. Ambil pembaris, garis 2 titik ni. Okey, garis 2 titik ni. Ni garisan tu lah. Okey. Kat mana titik ni bersilang? Kat sini kan? Sebab tu dia tanya kat soalan, susunkan dapatkan nilai x dengan keadaan ni. Okey, nilai x yang bersilang adalah x sama dengan 2 kan? So jawapan kita, maka x sama dengan 2 lah. Sebab bila tempat x sama dengan 2, dia bersilang antara garisan hitam dan garisan ungu tu. Yang tu lah penyelesaian dia. Okey, garis lah kan? Garis, 2 garis bersilang tu lah penyelesaian dia yang cikgu bulat tu. Nilai x masa kat situ adalah 2 lah kan? Okey, soalan apa lagi ni? Soalan nombor 7. Nombor 7 ni muka surat 32. Okey. Rajah di sebelah menunjukkan fungsi f memetakan x kepada set B, A kepada set B, G memetakan set B kepada set C. Dalam sebutan X, A1,
Nyatakan yang sebutan fungsi yang membetulkan B kepada set A. B kepada set A adalah inverse lah kan. Kalau fx dia macam ni, f inverse dia macam ni, f inverse f songsang, inverse tu bahasa English, f songsang macam ni. So kita kembali f songsang lah. So fx kita dah ada dah, sama dengan 3x tolak 2 kan. Kita baca macam tu lah. Fx tempat dia keluar, 3x tolak 2 tempat dia masuk ikut anak panah. So kita let y. Okay, kita jadikan x tu seorang dan positif. Jadi macam ni. Okay, kita pusing bagi x tu depan. Pusing tak tukar tanda, kita pusing je. So x tukar jadi apa yang kita nak. F songsang x, y tukar jadi x. Okay, kita dah selesaikan cari A1. A2, kita nak cari gx. Okay, dalam gambar rajah ni, kita baca fx sama dengan 3x tolak 2 kan. Kalau gx adalah 3 dalam kurungan kita sekarang ni 3x tolak 2. Dia kena pergi dekat 6x tambah 1. Okey. Yang ni 3x tolak 2 ni dia dua sebutan kan. Kita nak kena jadikan dia satu sebutan. Ni dua sebutan 3x tolak 2 ni. Kita nak jadikan dia single sebutan. Sebab kita tak ada G3x tolak 2, kita ada Gx, kita ada Fx kan. Tak ada. So kita jadikan dia let y sama dengan 3x tolak 2. Okay. Kemudian kita jadikan x tu sorang-sorang dia. Let y ni bukan sahaja guna untuk inverse kita boleh guna untuk yang ni juga. Okay, sekarang ni dalam kurungan tadi kan kita dah jadikan dia y kan. Okay, so kita boleh tulis sebagai gy sama dengan 6. Kalau kita tulis 6x tambah 1, tak boleh lah. Sebab belah kanan ni x, sebelah kiri dah y. Tak boleh. So, kita kena ganti tempat x tu. Okay, kita kena ganti tempat x tu dengan apa yang kita dapat kat sini tadi. Ni. Kita ganti tempat dia. Y tambah 2/3. Okay, kan? Tambah 1. Kita ganti tempat x dengan something yang ada y lah. Okay, sebab kiri kanan kena sama. Y kan? Kiri kanan. So, kita selesaikan. Okay, kita kembangkan 2y, 2 dah 2, 4 tambah 1, 5. Okay, kita dah dapat dah gy. Sekarang ni soalan nak gx kan. Kita boleh tukar je y ni kepada x. Okay, tukar je kepada x. Jadi gx sama dengan 2x tambah 5. So kita dah selesai lah. Kita dah selesai lah untuk A2. Kemudian A3, nilai x dalam keadaan fgx sama dengan 4x tolak 3. So fgx B adalah dia nak 4x tolak 3. Okey, ni fungsi gubahan. Fungsi gubahan cikgu kata kita buat kurungan dekat fungsi yang kedua. Kita ada fx, kita ada gx. Guna dua benda ni. Maksudnya fgx tu maksudnya kita tengok fx kita tadi dapat 3x tolak 2 kan, fx kita. Okay, sekarang ni kita tukar x kita ni jadi fgx. Okay, 3gx tolak 2 macam tu. Kemudian gx kita masukkan apa kita dapat tadi, 2x tambah 5. So 3, 2x tambah 5 tolak 2. So jadi apa? 3/2 6x, 3/5 15 tolak 2. So akan jadi fgx sama dengan 6x, 5 tolak 15 tolak 2 jadi 13. Macam tu. Okey. So dia tanya kat soalan yang tak habis lagi. Dia kata fgx tu adalah 4x tolak 3. So kita kesamakan yang ni dengan 4x tolak 3. So kita sambung. 6x tambah 13 sama dengan 4x tolak 3. So 4x bawa ke sebelah kiri jadi 2x. 13 bawa ke sebelah kanan jadi negatif 16. So x sama dengan nanti 16 bahagi 2 dapat negatif 8. Okey. Okey, yang tu sahaja cikgu bincangkan beberapa soalan supaya dampaklah cara nak buat dia banyak benda boleh tanya fungsi ni kan. So nanti cikgu akan bagi latihan
Mungkin ada soalan yang dah bincang kat sini juga. Nanti awak buat lah. Okay. Yang buku kerja tu awak boleh buat slow. Cikgu nak habiskan buku teks dulu. Ada masa cikgu akan bincang buku kerja lah. Okay. Assalamualaikum.